Bagaimanakah anda menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi suatu segitiga bersudut tegak? Teorem Pythagoras boleh digunakan untuk menentukan panjang sisi yang tidak diketahui dalam suatu segitiga bersudut tegak jika panjang dua sisi lain yang diberi. Bagi suatu segitiga bersudut tegak, katakan kita dah diberi panjang dua sisi. Contohnya, ini 5. Ini 12. Lepas tu dia bagi ini X. Dia suruh kita cari sisi ini. Panjang sisi ini berapa? So dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita akan dapat cari nilai bagi X ini. Itu maksud dia. Tapi dengan syarat, dua sisi perlu kita tahu panjangnya. Kalau kita diberi satu segitiga bersudut tegak, lepas tu kita disuruh cari sisi ini. Dengan hanya sisi ini diberi panjangnya. Sisi ini tak diberi panjangnya. Kita tak akan dapat cari pelajar. Walaupun guna teorem Pythagoras juga. Okey, boleh sebelum kita terus kepada contoh, mari kita baca standard pembelajarannya. Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi sebuah segitiga bersudut tegak dan juga gabungan bentuk geometri. Maksudnya, dalam satu rajah tu dia bukan hanya ada satu segitiga bersudut tegak sahaja. Dia mungkin bergabung dengan bentuk segi empat sama ke, ataupun dia bergabung dengan satu lagi segi tiga bersudut tegak. Depends lah pada soalan. Nanti kita tengok sama-sama. Jom kita tengok contoh 3. Bagi setiap yang berikut, hitung nilai X. So kita semak dulu. Untuk rajah kat soalan A. Dua sisi sudah tahu panjangnya, satu sisi je yang tak tahu panjangnya. So saya boleh guna teorem Pythagoras. Sama juga untuk soalan B. Dua sisi sudah tahu nilai, sudah tahu panjangnya, tapi satu sisi tak tahu. So kita boleh guna teorem Pythagoras. Kita buat soalan A dulu. First kita bentukkan ataupun kita nyatakan hubungan di antara ketiga-tiga sisi ni dulu So kita tulis dulu. Kita cari hypotenuse dulu. Mana satu hypotenuse? 12 ke 16 ke X? Kalau kita tengok yang di sini, paling panjang adalah X. Bagi sesiapa yang tak boleh kenal pasti mana satu paling panjang, kita tengok lagi satu syarat, dia mesti bertentang dengan 90 darjah. 90 darjah di sini, dia bertentang dengan 90 darjah. Yes, so saya dah tahu dah. So, X kuasa 2 sama dengan so ingat hasil tambah kuasa 2 bagi kedua-dua sisi yang tertinggal tu. So X saya dah tulis tinggal 12 dengan 16, betul. So 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Saya dah bentukkan teorem Pythagoras. Lepas tu saya terus boleh cari nilai X. So saya tekan kalkulator 12 kuasa 2. Apa maksud 12 kuasa 2? 12 darab 2, betul? Salah 12 kuasa 2 maksudnya 12 darab 12. So, bila awak tekan kalkulator, dia akan dapat 144. Tambah dengan, kalau 16 kuasa 2, 16 darab 16 256. So, saya dapat jumlahnya 400. So, ini X kuasa 2, X kuasa 2. Saya tak nak cari X kuasa 2, tapi saya nak cari nilai X sahaja. So kuasa 2 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. Ingat, kuasa 2 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. Sama juga macam sebelum ni. Kalau kita buat persamaan linear. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Lepas kita pindah ke sebelah kanan. So, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan 20 cm. Itu sahaja. Kalau tak nak tulis cm pun tak apa, sebab x cm kan. So, x tu 20 lah. Sebab cm dah ada kat situ. Tulis 20 je. Dah cukup. Itu saja. Tak susah kan pelajar? Asalkan first awak kena bentukkan teorem Pythagoras dulu. Mari kita tengok contoh B. Bagi sesiapa yang tak nampak, tak apa. It's okay. Kita tengok lagi satu contoh. First step, cari hypotenuse. Hypotenuse adalah yang paling panjang. So, kalau kita tengok dalam rajah ni, yang paling panjang 26 cm ini. Walaupun sebenarnya X ini kita tak tahu nilainya kan? Tapi kenapa saya boleh cakap 26 ini paling panjang? So, mungkin kamu kata, cikgu, rajah itu tak betul punya. Yes, sebenarnya dalam exam, rajah itu tak semestinya dilukis ikut skala. Itulah sebab kita tak boleh terus cakap 26 ini paling panjang. Mana tahu X ini, nilai dia pun lebih besar daripada 26.
Okay, so macam mana saya boleh confident bagi tahu 26 itu adalah hypotenuse? Sebab ini. Dia bertentang dengan 90 darjah. Nampak tak? Okay, ingat hypotenuse ada dua syarat. Mesti korang dah rasa bosan kan asyik ulang je. Tapi kenapa saya asyik ulang? Sebab saya nak awak ingat sampai bila-bila masa. Okay, so hypotenuse wajib memenuhi dua syarat. Paling panjang dengan bertentang dengan 90 darjah. So, of course, 26 paling panjang dan dia bertentangan dengan 90 darjah. Ini lagi mengukuhkan ataupun dia lagi buat saya yakin bahawa 26 ini memang hypotenuse. Okay, so 26 kuasa 2 sama dengan hasil tambah kedua-dua sisi yang tertinggal tu. So, kedua-dua sisi tertinggal X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Cikgu tak biasalah tengok X di sebelah kanan. It's okay, awak pindah je. X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 sama dengan 26 kuasa 2. Kalau macam ni, awak dah biasa kan? Okay, so saya nak cari X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 24 kuasa 2. Tambah 24 kuasa 2 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak Ini kena tahu kena ingat balik belajar. Okey, seterusnya X kuasa 2 sama dengan 26 kuasa 2 kita akan dapat 676. Awak tekan kalkulator je 24 kuasa 2 kita akan dapat 576. Okey, lepas tu kita dapat jawapan X kuasa 2 sama dengan 100. So, saya nak cari X kuasa 2 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. Kuasa 2 akan jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2 akan jadi kuasa 2 bila kita pindah. Okay, so X sama dengan 10. So, panjang X adalah 10 cm. Itu sahaja. Okay, boleh pelajar? Saya rasa boleh ikutlah kan? Okay, jom kita terus tengok contoh 4. Hitung panjang PQ dalam setiap rajah yang berikut. Baik pelajar, sebelum kita teruskan, mari kita tengok rajah bagi soalan A dan soalan B. Kedua-dua rajah ini sebenarnya terdiri daripada gabungan dua segitiga bersudut tegak. Betul? Inilah yang saya maksudkan gabungan bentuk geometri yang tadi saya sebut dalam standard pembelajaran. Okey, boleh pelajar? Okey, jom. Kita tengok soalan A. Kita buat sama-sama ya. Okey, dia nak kita cari panjang PQ. Teneng, ini panjang PQ. Dan bagi panjang PQ ini, saya dapati bahawa PQ ini adalah salah satu sisi daripada segitiga bersudut tegak PQR ini. Yes, nak cari panjang sisi bagi salah satu sisi segitiga bersudut tegak, kita boleh guna teorem Pythagoras. Tapi sebelum guna teorem Pythagoras, kita perlu semak dulu. Adakah panjang dua sisi yang lain diberi? Kita mau cari PQ. Panjang sisi untuk QR saya sudah tahu. Sekarang panjang sisi PR. Tahu tak panjang sisi PR? Tak tahu. So, kalau tak tahu, saya tak boleh guna teorem Pythagoras. Okay, macam mana ini? Okay, it's okay. Sekarang PR kita tak tahu nilai kan? Nak cari PR, di sini saya nampak PR. Okay, dia sebenarnya adalah salah satu sisi pula. Okay, bagi satu segitiga bersudut tegak yang lain. Iaitu segitiga yang namanya PRS. So, saya nampak dah. Okey, PR adalah salah satu sisi bagi satu lagi segitiga bersudut tegak. So, kalau saya nak cari PR, boleh tak saya guna teorem Pythagoras? Semak dulu. Adakah sisi yang lain yang dua tu dapat tahu nilainya? Ada? Ada. Yes, dua sisi yang ni saya dah tahu panjangnya. So, saya boleh terus dapatkan PR dulu ya. Okay, so, sekarang bagi sesiapa yang tak nampak, it's okay. Saya keluarkan segitiga ini dulu. Segitiga sudut tegak ini dulu. Okay, ini adalah SRP. Okay, PS 4 cm, RS 3 cm. Sekarang kita cari PR dulu. Dapat cari PR, nanti kita akan dapat cari PQ. Okay, so kita cari PR dulu. So, sekarang nak bentukkan teorem Pythagoras. First step, cari hypotenuse dulu. Mana satu hypotenuse? PR ke? 4 ke? Ataupun 3? Mana satu adalah hypotenuse? So, first, yang paling panjang dan dia mesti bertentang dengan 90 darjah. Sekarang kita semak. Bertentang dengan 90 darjah dan dia paling panjang. So, PR sekarang kita adalah kita punya hypotenuse. So, saya tulis je
PR kuasa 2 sama dengan hasil tambah dua sisi lain yang tertinggal tu, kuasa 2 kanan jangan lupa. So, hasil tambah 3 kuasa 2 dengan 4 kuasa 2. Betul. So, dua sisi yang tinggal tu adalah 3 dengan 4. So, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So, 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. So, kita dapat 25. So, saya nak cari PR, kuasa 2 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. So, PR adalah 5. Dapat ikut pelajar? Okey, dah dapat cari PR. Sekarang saya tengok segitiga bersudut tegak. PQR pula. Dering, dering. Ini Q, ini R, ini P. Tadi ini dah diberi 12 cm. Sekarang PR berapa? PR sudah didapat di atas ni So PR adalah 5. So sekarang boleh tak saya cari PQ? Of course dah boleh. Okay, first saya kena cari hypotenuse dulu. Mana satu hypotenuse? Bertentang 90 darjah dan paling panjang, iaitu PQ. So PQ kuasa 2 sama dengan hasil tambah panjang kuasa 2 panjang 2 sisi lagi. So 5 dengan 12. 15 pula. So kita akan dapat 25 tambah 144. Kita akan dapat 169. Saya mau cari PQ sahaja. Kuasa 2 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. Tekan kalkulator, kita akan dapat 13. So, panjang PQ adalah 13 cm. Itu sahaja untuk soalan A. Dah siap? Boleh pelajar. Kalau soalan gabungan bentuk geometri macam ini, tak apa. Kita boleh keluarkan satu-satu. Okey, macam ni lah saya keluarkan satu-satu macam ni. Okey, boleh Okey, jom kita tengok contoh B pula. Tereng. Kita tengok dulu yang dia mau cari di mana. Dia mau cari PQ ini Okey, so daripada PQ ini, boleh tak saya bentukkan satu segitiga sudut tegak? Dereng. 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 Yeah, dapat. Kalau saya mau cari PQ, saya nak guna teorem Pythagoras, wajib pastikan dua sisi yang tertinggal itu kena ada ataupun diberi panjangnya. Sekarang 15 sudah ada. Masalahnya sekarang QS ini saya tak tahu panjangnya. So, saya perlu cari panjang QS dulu sebelum saya aplikasikan teorem Pythagoras. So, dan saya perasan bahawa QS adalah salah satu sisi juga bagi satu lagi segitiga bersudut tegak. So, untuk segitiga bersudut tegak, QS ini saya dapat cari dengan menggunakan teorem Pythagoras hanya jika panjang dua sisi lain yang diberi. So, 6 dengan 8 sudah ada. So, saya boleh cari QS dulu. Bagi sesiapa yang tak nampak, it's okay. Awak boleh sendiri lakar. Awak boleh keluarkan ni. Segitiga sudut tegak ni. Ikut yang dalam rajah tu. Awak lukis macam dengan label ikut macam rajah. Ini 8, ini 6. QS yang kita mau cari dulu. So, sekarang kita mau cari QS. First step, kita perlu cari hypotenuse dulu. Okay, kita nak bentukkan teorem Pythagoras kan? Mesti cari hypotenuse dulu. So, mana hypotenuse-nya? Bertentang dengan 90 darjah. Dan paling panjang, iaitu QS. So, QS kuasa 2 sama dengan, kita cari hasil tambah dua sisi, kuasa 2 daripada dua sisi yang tertinggal tu. Iaitu 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Jangan tertinggal kuasa 2. Sebab apa kita guna kuasa 2? Rujuk balik video yang saya buat sebelum ini. Saya ada bagi tahu. Okey. So, sekarang 36 tambah 64. Kita akan dapat 100. So, QS kuasa 2 adalah 100. Nak cari QS, kuasa 2 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. So, panjang QS adalah 10 cm. Okey, dah dapat panjang QS. Sekarang, QS sudah dapat panjangnya, saya dah boleh cari PQ. Okey, dengan merujuk kepada segitiga bersudut tegak PQS. Okey.
So, ini dia. Teneng. Teneng. Sorry. Teneng. Ini dia 90 darjah. Q di sini, P di sini, S di sini. PQ yang kita mau cari. QS kita sudah tahu 10. Lepas tu PS adalah 15. Sekarang kita mau cari PQ. Sekarang kita dah boleh bentukkan teorem Pythagoras. First step, cari hypotenuse dulu. Mana satu hypotenuse? 10, 15. Confirm 15 lebih panjang kan? So 15 kemungkinan besar adalah hypotenuse. Kenapa saya guna perkataan kemungkinan besar bukan pasti? Sebab mungkin antara korang akan tanya, cikgu, PQ kan kita tak tahu nilainya lagi. Mana tahu PQ nilai dia lebih besar daripada 15? Logik juga. Okey? Tapi ingat, hypotenuse wajib memenuhi dua syarat. Sisi yang paling panjang dan sisi itu bertentang dengan 90 darjah. Tengok yang bertentang dengan 90 darjah. 90 darjah di sini. Bertentang dengan dia 15. Betul tak? PQ bukan bertentang dengan dia. PQ bersebelahan dengan 90 darjah. Okey, itulah sebab saya boleh dengan yakinnya jawab 15 adalah hypotenuse. So, 15 kuasa 2 sama dengan, okey sekarang, mana apa lagi dua sisi yang yang bukan hypotenuse? Kita ada PQ dengan 10. So, PQ kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Okey, lepas tu tak biasa tengok PQ di sebelah kanan, kita pindah ke sebelah kiri. PQ tambah 10 kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2. So, PQ sama dengan 15 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Sebab 10 kuasa 2 pindah ke sebelah kanan, tambah akan jadi tolak. Sorry, tengok cikgu yang tertinggal PQ kuasa 2. Okey, minta maaf ya. Jangan tinggalkan kuasa 2 ya. Okey, PQ kuasa 2 sama dengan 225 tolak 100. Semua boleh guna kalkulator ya pelajar. Okey, so PQ kuasa 2 sama dengan 125. Okey, nak cari PQ kuasa 2 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. So, tekan kalkulator. Korang akan dapat jawapannya 11.18. Kita guna kita betulkan kepada dua tempat perpuluhan ya pelajar. Okay, so PQ panjangnya adalah 11.18 cm. Itu sahaja pelajar. Dengan itu, saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 13.1C pada muka surat 297 dan 298 dalam buku teks korang. Senang je. Soalan 1 korang boleh rujuk contoh 3 dan soalan 2 korang boleh rujuk contoh 4. Boleh Sila mencuba ya. Okey, selamat menjawab.